Pernahkah Anda mengira jika Anda bangun pada jam 7 pagi setiap hari berulang-alik selama 1 jam ke pejabat bekerja selama 8 jam dan kemudian berulang-alik 1 jam lagi untuk pulang ke rumah, Anda telah menghabiskan 7 jam sehari bekerja untuk wang, tetapi di manakah wang Anda? Ia mungkin hanya terbiar di dalam akaun bank dengan kadar faedah tahunan kurang daripada 1%. Ini bermakna wang Anda tidur setiap hari, manakala Anda bekerja keras hingga lewat malam. Adakah ini adil? Hari ini saya tidak akan berkongsi kandungan yang mengajar Anda spekulasi saham atau mengejar kenaikan pasaran. Sebaliknya, saya akan berkongsi strategi peruntukan aset yang saya sendiri praktikkan menggunakan $500,000 Taiwan. Konsep teras strategi ini sangat mudah, biarkan wang mula bekerja untuk Anda dan bukannya Anda sentiasa mengejar wang. Saya tahu ramai orang akan mula berasa gemetar apabila mendengar tentang pelaburan. Gambaran yang muncul di fikiran mungkin merenung skrin melihat pergerakan harga saham atau bimbang wang akan hilang apabila bangun pada suatu hari nanti. Tetapi sejujurnya, jika pelaburan membuatkan Anda cemas setiap hari sehingga tidak boleh tidur, itu bukan pengurusan keuangan, itu adalah menyiksa diri. Peruntukan aset yang sebenar sepatutnya seperti Anda menetapkan program Mason basuh. Selepas menekan butang, mula Anda boleh pergi melakukan perkara lain dan apabila tiba masanya, pakaian akan siap dibasuh secara semula jadi. Biar saya tanya Anda satu soalan dahulu. Jika Anda ada $500,000 di tangan sekarang, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Simpan dalam deposit tetap, beli insurans, simpanan, atau biarkan sahaja dalam akaun simpanan semasa terlalu ramai kawan di sekeliling saya berkelakuan. Begini mereka menyimpan wang dengan susah payah selama bertahun-tahun dan akhirnya membiarkannya terbiar di bank mengutip faedah beberapa ribu saja setiap tahun. Kemudian mereka melihat harga barang terus naik dan kuasa beli sebenar mereka semakin menurun. Ini ibarat Anda menghabiskan banyak tenaga untuk membawa air naik ke atas gunung tetapi rupanya ada lubang di bawah baldi. Air terus bocor tetapi Anda tidak menyadarinya. Memecahkan 3 mitos utama pelaburan. Sebelum kita masuk ke dalam langkah operasi praktikal kita, mesti memecahkan beberapa mitos yang telah berakar umbi. Mitos 1. Pelaburan itu berbahaya, menyimpan wang adalah paling selamat. Ayat ini kedengaran sangat logik bukan, tetapi masalahnya ialah apabila kadar inflasi adalah 2% dan kadar faedah deposit tetap Anda hanya 0.8%, wang Anda sebenarnya menyusut sebanyak 1.2% setiap tahun. Selepas 10 tahun kuasa beli sebenar $500,000 Anda mungkin hanya tinggal sekitar $440,000. Adakah ini masih dipanggil selamat? Mitos itu pelaburan memerlukan banyak wang untuk bermula. Ramai orang berfikir jika tiada beberapa juta jangan bercakap tentang pelaburan. Tetapi sebenarnya 500,000 adalah titik permulaan yang sangat baik. Poin utamanya bukanlah jumlah wang tetapi sama ada Anda sudah mula membina sistem. Sama seperti bersenam, Anda tidak akan berhenti berlatih hanya kerana Anda mempunyai dumbbell seberat 5 kg sahaja. Poin utamanya adalah memupuk tabiat dan membina korak yang betul. Mitos 3 pelaburan bermaksud perlu sentiasa memantau pasaran dan membuat kajian. Jika Anda seorang pelabur profesional sudah tentu Anda perlu melakukannya. Tetapi bagi kebanyakan pekerja makan gaji kos, masa Anda sangat tinggi. Daripada menghabiskan 3 jam mengkaji saham individu, lebih baik Anda menggunakan masa itu untuk melanjutkan pelajaran, meluangkan masa bersama keluarga atau berehat dengan baik. Semangat teras pelaburan pasif adalah mengakui bahawa pasaran lebih bijak daripada Anda. Jangan cuba mengalahkannya, sebaliknya sertainya. Mengapa angka 500 kosong? Jadi mengapa saya memberi penekanan khusus pada angka 500 kosong? Kerana ini adalah ambang psikologi psychological threshold. Apabila akaun pelaburan Anda mempunyai 500,000 dan mula menjana aliran tunai buat pertama kalinya, Anda akan benar-benar merasai bagaimana wang bekerja untuk Anda. Katakan kadar pulangan adalah 6% setahun, bermakna Anda mendapat 30,000 purata, 2,500 setiap bulan. 2,500 ini mungkin tidak banyak, tetapi ia dijana secara otomatik. Semasa Anda sedang tidur, semasa menonton drama, dan semasa sedang berkuti. Perasaan ini akan mengubah cara Anda memandang wang. Saya ingat kali pertama saya melihat dividen masuk secara otomatik ke dalam akaun pelaburan, saya perasan itu sangat menakjubkan. Walaupun jumlahnya tidak besar, itu adalah kali pertama saya memahami pendapatan pasif. Sama seperti menanam pokok, walaupun pertumbuhannya perlahan, Anda tahu ia membesar setiap hari dan akhirnya akan berbunga serta berbuah.
Perubahan psikologi ini sangat penting kerana ia akan membuatkan anda mula memandang kerja dan kehidupan dari sudut yang berbeza. Tetapi ada satu soalan penting, jika peruntukan aset itu begitu mudah, mengapa kebanyakan orang masih gagal melakukannya? Jawapannya adalah kerana kebanyakan orang kekurangan sistem. Mereka mungkin menonton video YouTube tertentu dan terus membeli saham atau mendengar kawan mengatakan satu dana itu bagus, lalu ikut membeli tanpa perancangan keseluruhan. Ini sama seperti anda mahukan tubuh yang sihat, tetapi hari ini anda tiba-tiba berlari 10 km kemudian tidak bersenam langsung selama 3 bulan berikutnya. Sudah tentu ini tidak akan berkesan. Sistem peruntukan aset 500 belang, biar saya kongsikan dengan anda sistem peruntukan 500 belang saya. Sistem ini dibahagikan kepada 3 peringkat teras, jaring keselamatan enjin, pertumbuhan dan peluru peluang. 1. Jaring keselamatan 20%. Saya akan menyimpan 20% yaitu 100,000 sebagai dana kecemasan. Wang ini bukan untuk dilaburkan tetapi diletakkan dalam akaun simpanan semasa faedah tinggi, bukan deposit tetap jangka pendek. Anda mungkin berfikir bukankah ini membazir? Percayalah 100,000 ini adalah sumber ketenangan minda anda. Apabila pipe air di rumah tiba-tiba rosak, kereta perlu dibaiki atau tiba-tiba hilang pekerjaan, anda ada wang untuk menanganinya. Barulah anda boleh membiarkan wang selebihnya bekerja dengan tenang. Ramai orang gagal melabur bukan kerana salah pilih sasaran tetapi kerana berhadapan kecemasan dan terpaksa menjual pada harga rendah. Sama seperti maraton, jika terlalu laju pada permulaan, anda pasti tidak dapat bertahan. 100,000 ini adalah kunci mengekalkan rentak yang stabil. 2. Engine pertumbuhan 60%. Ini adalah teras peruntukan. Saya meletakkan 60% yaitu $300 di sini dengan matlamat pertumbuhan stabil jangka panjang. Saya melabur dalam portfolio ETF Equity Global dan ETF Bond secara spesifik. 70% dilaburkan dalam ETF pasaran saham global seperti VT atau 008 SUV per 0050056 di Taiwan. Saham mewakili pertumbuhan, jangka panjang pulangan tahunan boleh mencapai 8% hingga 10%, tetapi lebih tidak menentu. 30% dalam ETF bond atau bond grade pelaburan. Bond memberi kestabilan, pulangan sekitar 3% hingga 5%. Tetapi apabila saham jatuh, bond lebih stabil atau malah meningkat. Gabungan ini membolehkan portfolio anda berkembang tanpa turun naik yang terlalu drastik. Poin penting, jangan fikir untuk beli hanya pada harga paling rendah. Tiada siapa boleh meramal masa pasaran market timing. Amalan terbaik ialah pelaburan berkala. Saya bahagikan 300 ini kepada 6 bulan, melabur 50 lianded setiap bulan. Ini memuratakan kos dan mengelakkan rasa kesal. 3. Peluru peluang 20%. Saya menyimpan baki 20% yaitu 100,000 sebagai dana fleksibel. Tujuannya adalah untuk menambah pelaburan apabila pasaran menjunam. Standard saya, jika pasaran keseluruhan jatuh lebih 50% dari titik tertinggi, saya mula memasukkan wang ini berperingkat. Bagaimana jika pasaran terus naik? Ya, 100,000 ini boleh diletakkan dalam dana pasaran wang atau ETF bond kerajaan jangka pendek. Sekurang-kurangnya ada pulangan 2% hingga 3% dan tidak melahu. Apabila pasaran menjunam dan orang lain panik menjual, anda ada peluru untuk membeli. Kelebihan psikologi ini sangat bernilai. Semasa pasaran saham menjunam pada 2022, saya menggunakan dana ini. Ramai meratap tetapi saya teruja. Pada 2023, pasaran melantun semula dan dana tambahan itu mengaut keuntungan lebih 30%. 5 langkah pelaksanaan mudah ini kedengaran rumit, sebenarnya tidak. Berikut adalah langkah pelaksanaannya. Membuka akaun security. Pembukaan akaun dalam talian kini sangat mudah. Sediakan 2 dokumen pengenalan diri dan akaun bank, ia siap dalam 10 minit. Pilih broker yang mesra pengguna dan mempunyai yuran transaksi yang rendah untuk pelaburan berkala ETF. Tetapkan potongan otomatik manusia ini lumrahnya malas. Jika buat secara manual, anda akan sentiasa mencari alasan menangguhkannya. Tetapkan sistem supaya sebaik sahaja gaji masuk, ia membeli secara otomatik. Sama seperti membayar pinjaman perumahan, lama-kelamaan anda akan terbiasa dan mungkin lupa wang ini wujud. Memilih aset sasaran cara paling mudah ialah memilih ETF pasaran keseluruhan seperti VTI atau VODAS 0050 atau 006208 di Taiwan Point. Jangan buang masa mencari yang terbaik kerana yang ada hanyalah yang paling sesuai. Mula bertindak lebih penting daripada membandingkan. Pengimbangan semula rebalancing, katakan nisbah asal anda ialah saham 70% dan bond 30%. Selepas setahun saham naik menjadikannya APLI 20.
Anda perlu menjual sedikit saham dan membeli bond untuk kembali kepada 70-30. Ini memaksa Anda jual tinggi beli rendah. Saya melakukannya setiap setengah tahun. Ia mengambil masa kurang 30 menit dan mengekalkan portfolio pada tahap optimum. Terus belajar, jangan bertindak berlebihan. Pelaburan adalah untuk seumur hidup. Luangkan sejam 2 setiap bulan membaca artikel atau menonton video kewangan untuk faham arah pasaran. Purata pulangan pelabur runcit adalah 3% hingga 5% lebih rendah daripada pasaran kerana terlalu kerap berdagang secara emosi. Strategi terbaik selalunya paling membosankan beli pegang dan imbangkan semula. Kuasa faedah compound reality emosi kadar pulangan dijangka daripada strategi gabungan tebun persen saham, teka persen bond ini secara sejarahnya adalah 5% hingga 8% setahun secara purata. Kedengaran kecil? Ini adalah pulangan sebenar selepas tolak inflasi. Melabur 500 pada pulangan 2% akan menjadi 980 dalam 10 tahun, 1.90 juta dalam 20 tahun dan 3.8 juta dalam 30 tahun. Jika Anda tambah 10,000 setiap bulan selepas 30 tahun, ia melebihi 15 juta. Inilah keajaiban faedah compound yang Albert Einstein gelar sebagai keajaiban ke-8 dunia. Tetapi secara jujur Anda pasti akan menghadapi halangan. Sewaktu wabak meletus pada Mac 2020 akaun saya pernah rugi melebihi 30%. Ia sangat perit. Tetapi saya tidak menjual kerana saya tahu ia turun naik jangka pendek dan bond saya memberi sokongan. Menjelang akhir tahun, kerugian pulih dan saya masih mendapat keuntungan. Musuh terbesar pelaburan bukan pasaran tetapi emosi Anda. Sistem membantu mengatasi emosi apabila pasaran jatuh. Sistem memberitahu Anda teruskan membeli. Satu pesanan penting, jangan jadikan pelaburan satu-satunya sumber kekayaan. Modal insan diri Anda adalah aset terbesar. Jika pada umur 30 tahun, gaji Anda 600,000 setahun sehingga pensiun pada umur 65 tahun, Anda sudah jana 21 juta belum termasuk kenaikan gaji. Melaburlah juga pada diri sendiri, belajar kemahiran baharu, kumpul pengalaman, bina rangkaian. Kawan saya bermula dengan 500,000, namun dia gigih menaik taraf kemahirannya. Gajinya naik dari 600,000 kepada 1.2 juta. Kini, pada usia 38 tahun, pelaburannya sudah melebihi 5 juta. Kesimpulan ringkasannya, konsep pelbagaikan risiko, pegang jangka panjang disiplin. Pelan 500, 20% dana kecemasan, 60% portfolio teras, 20% dana fleksibel. Tindakan pilih ETF, potong automatik, imbangkan setengah tahun sekali dan bersabar. Strategi ini bukan untuk kaya semalaman. Ia adalah jaminan kemungkinan kebebasan kewangan tenor 20 atau 30 tahun akan datang tanpa perlu cemas merenung skrin. Anda boleh fokus pada perkara penting keluarga, kesihatan, kerjaya. Saya tahu melaburkan 500,000 adalah keputusan besar. Tetapi fikirkan jika tidak bertindak berapa banyak kuasa beli yang akan dihakis inflasi 10 tahun lagi. Inflasi tidak menunggu Anda bersedia. Daripada melihat wang susut nilai, biarkan wang bekerja. Takut pada mulanya itu normal. Tetapi apabila angka mula berkembang, rasa pencapaian dan keselamatan itu tidak ternilai. Jangan tunggu sehingga bersedia kerana Anda tidak akan pernah rasa bersedia sepenuhnya. Balik hari ini, luangkan 30 minit belajar cara buka akaun security dan senaraikan aset Anda. Mula kecil pun tidak mengapa, 5,000 atau 10,000 sebulan. Bina tabiat dahulu. Masa terbaik melabur ialah 10 tahun lepas. Masa kedua terbaik ialah sekarang. 500,000 bukanlah angka yang besar, tetapi ia adalah titik permulaan kebebasan. Apabila wang bekerja untuk Anda dan tekanan hidup berkurangan, Anda mempunyai kebebasan untuk memilih. Itulah makna sebenar pengurusan keuangan, memberi diri Anda pilihan. Mulakan sekarang, diri Anda 10 tahun akan datang akan berterima kasih